Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Surah berapa dulu? Baik, pada dikabarkan Bismillahirrahmanirrahim, membaca kita pada surat 3 sepotong ayat Quran firman Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lil qasiyatil qulubuhum min zikrillah. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zumar ayat 22. Di mana Allah Subhanahu wa taala kata fawailun lil qasiyatil qulubuhum an zikrillah, maka kecelakaan yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala ingatkan kecelakaan yang besar. Apa kecelakaan yang besar? Mana orang itu, mana dia akan menghadapi azab yang berat. Jadi sebelum dia akan menemu hari matinya, sebelum dia melihat azab yang dibawa oleh malaikat-malaikat azab ketika nyawanya mulai nak dikeluarkan oleh malaikat Israel alaihissalatu wassalam, sebelum kita bawa jasadnya ke lubang lahat, sebelum dia lihat lubang lahatnya di tepi, apabila kerandanya mulai diletak, Allah Ta'ala sudah maklumkan siang-siang, semoga dia cepat untuk balik ke pangkal jalan. Itu sebab tajuk kitab ni rujuk balik. Rujuk balik. Allah dah beritahu ini perkara nak akan berlaku, pasti berlaku. Satu aja penyebab yang dia tak berlaku kalau kita kembali kepada Allah, mana mulai kita buat correction, kita baiki diri, ya, diawali dengan taubat, kemudian diikuti dengan membuat amal-amal, ya, terus kata orang berusaha yang kuat untuk jalan akhirat, baru selamat. Tapi kalau tidak, mana dia tunggu hari dan tahun, dia tunggu bulan dan tahun. Apa dia tunggu? Mati dia. Dia tunggu sampai aja habis, tak ada orang boleh tolong. Baik, siapakah orang yang Allah Ta'ala sedang berikan masa untuk dia dapat selamat daripada azab yang besar ni? Allah beritahu mereka yang hatinya lilqasiyatil, hatinya sudah jadi batu, hati sudah jadi keras, yang sudah jadi degil, bahasa Melayu, dan jadi membatu, dan keras, membatu, degil, daripada apa? Min zikrillah, daripada mengingati Allah, iaitu mengingati ketaatan. Mengingati ketaatan. Dia dah tak nak lagi. Dia tak nak ingat, ya, kata orang nak hidup dalam keadaan ketaatan, dia terus nak hidup dalam keadaan duniawi yang penuh dengan berpoya-poya, entertainment. Orang lain cakap berpoya-poya, orang Inggeris kata entertainment, penuh dengan kelalaian, penuh dengan hore-hore. Walau dia pergi umur yang sejauh-jauhnya 80-90 tahun, dia nak. Ini kata Allah, kalau dia hatinya sudah tak, Allah beritahu ini orang kecelakaannya amat besar, banyak azabnya sangat besar. Jadi kalau kita baca ayat macam ini, kita tanya diri kita lah, ya, adakah kita seperti itu? Umpama kalau sudah dicakap benda ni haram, wah, kita keras kepala, tak mau pun kata orang tunduk dengan benda tu haram. Kita tetap kata, ini saya dah buat bukan baru, ini saya sudah buat 3-4 tahun, sudah buat 20 tahun, sudah buat 15 tahun. Ini kalau saya tinggalkan, saya nak makan apa? Saya punya kerjakan ini. Subhanallah, dia tak mau. Mana hati dia keras. Sebab kata ni orang, ya, taufiqullah, dia tunggu tahun, bulan dan tahun. Sebab itu dalam huraian kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Jika engkau senang dengan darjat yang tinggi, maka berhiaslah dengan pakaian perindu Allah, iaitu dengan mencari keridaan-Nya dan meninggalkan kemaksiatan, serta senantiasa membuka kedua tangan untuk berderma. Baik, apa yang kita tulis tu, jika engkau senang, maknanya suka apa? Darjat yang tinggi.
Kita nak jadi darjat yang tinggi, makna darjat tinggi di sisi Allah. Darjat tinggi macam mana? Awak nak jadi orang saleh? Orang jawab nak. Awak nak jadi wali Allah tak? Subhanallah. Boleh ke? Sampai dia tanya, boleh ke saya jadi wali Allah? Apa pasal tak boleh pula? Bila Allah tutup pintu wali ni? Kalau boleh macam mana caranya? Bermakna kita ingin jadi wali Allah. Ya, kita ingin jadi orang muqarrabin. Kita ingin jadi orang-orang yang paling tadi, orang saleh, wali, segala macam. Kalau kita nak tu, ya, memang itulah kita harap. Kalau benda tu boleh saya dapat, memang saya nak. Maka syaratnya berhiaslah dengan pakaian perindu Allah. Berhiaslah dengan, ni perkataan sufi, berhiaslah dengan pakaian perindu Allah. Ibarat kalau kita nak jadi pengantin, kita berhias dengan baju pengantin. Kalau kita nak jadi pemain, kita berhias dengan baju pemain. Kalau bola, pemain bola. Ya, kalau golf dengan pemain golf punya baju. Berhias. Jadi kalau kita nakkan jadi orang saleh, jadi wali Allah, kita kena berhias. Bukan makna kita kena pakai jubah, kena pakai serban. Bukan tu. Dia maksudkan pakaian perindu Allah tu apa? Iaitu pertama, sering mencari keridaan. Apa benda yang boleh meridahkan Allah ridah pada kita, itu benda kita cari, kita buat. Cari. Subhanallah. Kalau pergi belajar ni jalan kaki setengah jam baru sampai, kalau itu lebih Allah suka, itu tak pakai kereta, kita jalan kaki. Kalau sembahyang banyak ni, lebih kata orang, ya, sampaikan berpuluh-puluh rakaat, kalau itu boleh menjadikan Allah happy, kita buat. Jadi apa yang kita dengar boleh menjadikan keredaan, buat. Subhanallah. Ini nak kena buat. Bukan takat dengar-dengar aja belajar. Belajar-belajar dengar, lepas tu dah ibarat penat, tak apa, nyari, ya, tak nak pergi lah, penat balik kerja. Awak nak cari reda Allah macam ni tu. Awak boleh tengok penat awak tak tengok peluang untuk cari reda Allah tu terbuka untuk awak. Awak boleh kata saya penat nanti, tak boleh. Orang jadi perindu Allah, dia tidak, dia korbankan dirinya. Dia korbankan dirinya demi mencari Allah dan Rasulnya. Dia kena korbankan penat, dia kena korbankan sakit. Kalau selagi sakit tu boleh bangun, Allah jadi jalan hari ni, dia boleh bangun. Dah berapa hari dia kata orang tak dapat hadir, dia boleh bangun, dia boleh datang. Ini contoh yang saya katakan. Dan awak-awak yang lain sama jugalah. Subhanallah, datang. Jadi ini contoh. Maknanya dia tak boleh kata saya bukan tak belajar. Ya, saya kan dah belajar, seminggu sekali cukuplah, habis. Maknanya kita bukan orang yang ingin dengan hati nakkan jadi orang saleh, ya, tapi kita ni angan-angan nak jadi orang saleh. Orang angan-angan dengan orang yang ingin lain. Yang ingin akan berusaha, yang angan-angan dia tak ada usaha. Dia ingat dia boleh shortcut. Dia shortcut. Dia duduk zikir sikit aja, dia dah rasa dia orang saleh. Dia duduk sikit sembahyang malam aja, dia dah rasa dia wali Allah. Subhanallah. Sebab tu ada orang tu cakap, ibarat saya katakan, ada orang ibarat bila dia pergi Mekah, dia tak sakit, dia tak ada apa-apa masalah, dia balik bagus. Dia kata alhamdulillah tak ada apa-apa, semua bagus. Dia rasa diri dia suci. Pasal apa? Dia rasa dia waktu di Mekah dia tak kena apa-apa susah, apa-apa sakit. Jadi rasa diri dia suci. Orang lain yang pergi, yang ada sakit, yang ada susah, apa-apa masalah, dia rasa orang tu Allah balas. Allah balas dekat padang, Allah balas dekat tanah haram. Sebab tu dia ada dosa, dia kena balas. Saya ni alhamdulillah. Silap. Apa yang silap? Orang yang tadi awak nyangka dia kena balasan Allah di tanah haram, sakit sampai tak boleh bangun, sampai tak boleh pergi masjid, awak rasa dia kena balas, baik, dia kena balas kat dunia. Dia kena balas kat dunia. Maka orang yang kena balas kat dunia itu lebih baik daripada di akhirat. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bila mana ada orang datang mengaku, ya Rasulullah, saya dah buat zina, saya dah itu, saya minta jalankan hukum Allah, jalankan hukum hudud, minta jalankan hukum hudud.
Ya, maka di antara mafhum hadis apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, maka balasan Allah di dunia lebih baik daripada balasan setelah mati. Dia reda. Sebab tu sahabat reda yang ada kata orang yang mandi terlanjur ni sebab sampai 100 rotan sampai mati, ada yang kena tanam kemudian lontar sampai mati pasal dia sudah berkahwin, dia berzina. Jadi sebab apa? Azab di dunia tu sama juga orang pergi Mekah, kalau dia kena sakit, kena apa, awak kata saya pula tak ada apa-apa. Dia pun tak tahu dah apa dosa dia buat ni, sebab tu dia kena balas kat sana. Kita rasa, kita lupa. Kalau betul cakap awak dia kena balas, dia untung. Apa pasal? Pasal balasan Allah beri dekat dunia. Awak yang tak ada apa-apa kat Mekah, jaga baik. Kerana apa? Kerana awak pun semua orang ada dosa tak? Apa pasal awak tak kena apa-apa kat Mekah? Bermakna Allah nak balas awak dalam kubur. Allah nak balas awak dalam kubur. Ini selalu jamaah lupa. Bila komen, saya alhamdulillah syukur Tuhan selamatkan saya tak ada apa-apa, no problem, duit tak hilang. Dia tak tahulah hilang duit, tak tahu mungkin duit ni tak halal ke apa. Awak ingat awak suci. Astagfirullah. Sebab tu ibu-ibu, bapa-bapa, kalau orang-orang balik haji, balik umrah, kalau kita dengar dia ada sakit kat sana 3-4 hari tak boleh pergi masjid, ingat orang ni untung. Kalau ada orang balik-balik, kita dengar dia tak ada apa-apa, semua bagus, ceklat dan tutup mata. Apabila orang balik Mekah, dia tak ada apa-apa, semua sihat bagus, nak ingat ini orang ada masalah. Wallahu a'lam, question mark. Sama ada Allah mungkin nak balas dekat dalam kubur. Itu baca, ni ada Yasin Majmu'. Baca surah As-Sajdah. Kata Allah, kami akan berikan balasan lebih besar di akhirat. Dalam surah As-Sajdah. Subhanallah. Ini dia katakan, itu sebab kita nak ingatlah, siapa-siapa pun pergi haji, pergi umrah, pergi apa, jangan salah faham. Kadang-kadang ada isteri duk cakap dengan suami, awak macam gini, nanti awak pergi Mekah, nanti awak tahu Tuhan balas awak kat sana. Awak macam gini, awak pergi Mekah, Tuhan balas awak kat sana. Bagus. Kalau Allah balas suami awak kat Mekah, dia selamat. Yang awak isteri, Allah balas dalam kubur. Apa pasal pula? Pasal bagusnya, kalau yang di Mekah tu berapa hari? Ada setahun? Tak ada. Habis-habis kalau dia pergi haji, sebulan dah kata, sebulan aja dia kena. Tapi kalau awak yang dalam kubur, bulan. Allahu Akbar. Nabi Isa AS hidupkan mayat tu kata 70 tahun aku dalam azab kat kubur. Tak lepas-lepas. Ini yang kadang-kadang ada isteri terlupa. Subhanallah. Jadi ini kita kadang adik-beradik pun terlupa. Selalu saya cakap macam ini. Bukan kita minta kita jadi sakit kat Mekah, tak. Tapi cuma kita nak ingat, jangan awak salah buat fatwa. Dia awak orang yang benar-benar tahu baru bercakap. Tak tahu, kenapa dia sampai sakit? Wallahu a'lam. Allah mulia. Kenapa dia tak sakit? Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dia selamat. Tak. Jangan masuk campur urusan Allah. Tapi dalam ilmu dah beritahu. Inilah di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah sembunyikan keredaannya di dalam kesusahan kamu. Allah sembunyikan kemurkaannya di dalam kesenangan kamu. Allah sembunyikan keredaannya dalam kesusahan kamu. Kenapalah saya tak baik-baik? Kenapalah saya Allah ni? Kita rasa Allah macam buat kita macam-macam tak bagus. Tapi sebenarnya Allah tengah sembunyikan keredaannya. Allah sedang nak jadikan kita pilihan dia. Allah berikan benda-benda makari, maknanya benda-benda yang tak senang. Satu lagi, Allah sembunyikan kemurkaannya dalam kesenangan kamu. Kita rasa alhamdulillah, apa saya minta dapat, apa saya doa dapat, semua alhamdulillah, tak ada apa-apa. Kita ingat Allah, walhal Allah murka dengan dia. Itu cerita Karun. Karun tu, asalnya gelaran Karun tu Al-Munawir. Karun ni gelarannya Al-Munawir. Kenapa dinamakan Al-Munawir? Al-Munawir tu cahaya. Apa sebab Karun gelarannya cahaya, nampak? Awal-awal gelarannya bagus, sampai digelar Al-Munawir.
Kerana Karun suaranya sangat merdu dalam negeri Mesir dalam membaca kitab Taurat. Dia paling top. Kalau baca Taurat, suara paling merdu. Sampai dipanggil dia Al-Munawir. Kalau dia baca ni, orang sampai kagum. Subhanallah. Biar dia orang yang suka beramal. Kemudian Allah kasih dia kesenangan. Bila kesenangan dia begitu hebat, awak bayangkan, jangan cakap macam mana dia punya harta. Kunci rumah dia 60 orang nak angkat. Ya, kalau kunci rumah ni nak letakkan pada satu unta atau satu kedai, tak boleh. Kena letak dengan 60 ekor. 60 ekor, apa ni, tunggangan nak letak satu key, one key, satu kunci. Punyanya berat, emas solid gold. Itu kunci rumah dia. Bayangkan dia punya harta. Tapi apa kesudahan jadinya? Allah sembunyikan kemurkaan melalui kesenangan. Ini Allah buat akbar. Ya, jadi sebab itu dia kata tadi, satu. Kedua, kalau nak jadi kata orang, nak darjat yang tinggi, kena pakai pakaian perindu Allah. Pakaian perindu Allah yang kedua apa? Meninggalkan kemaksiatan. Apa-apa yang nama maksiat, tinggalkan. Apa-apa yang nama maksiat, tinggalkan. Walaupun itu kesukaan kita. Kita masalah, kadang-kadang saya lihat orang belajar, ya, subhanallah, contoh, kadang-kadang manja-manja perkahwinan, ada benda-benda kemungkaran, awak pergi juga, orang kata tak baiklah itu. Maknanya awak tak nak darjat. Kadang-kadang ada orang belajar gitu juga, pada segi makan tak jaga. Macam dia orang kahwin, makan. Saya orang kahwin, makan. Saya pergi lapar haji, apa nampak kalifak, makan. Saya nampak burger, makan. Saya nampak apa, asal makan aja. Tak ada warak. Depan saya jaga, belakang saya asal makan. Apa aja makan. Tengok hari Maulud, berapa banyak orang-orang bagi-bagi coklat, bagi gula-gula, ada barang banyak tak halal. Awak kasih saya kita lokok balik rumah, duk cek, Allah banyak kena buang. Sama dia coklat, sama dia gula-gula, sama dia apa, biskut, tak halal. Kenapa? Awak bila beli, awak datang Maulud, awak tak tengok ingredient. Awak tak nak beritahu. Awak tahu main beli nak kasih kenonnya majlis Nabi. Jadi apa yang kita terima dalam majlis Nabi kena reject. Pasal Allah cuma terima yang bersih. Inna, apa dia kata dalam ayat Quran, la yaqbalu illa al-mutahhar. Sesungguhnya kami tak terima melainkan daripada yang suci. Subhanallah. Kita lupa tu, kita ingat kita sebuat dia okey, sebuat dia okey. Allah pilih. Belum tahu kita buat, ya, kita akan diterima. Subhanallah. Jadi balik cerita ni tadi apa? Ini kemaksiatan nak tinggalkan. Sebab tu selagi kita tak tinggalkan, orang lain tinggalkan, orang lain dapat kurniaan, kita mulai tak percaya. Betul ke? Betul kau mimpi Nabi? Awak bila tengok dia mimpi Nabi, awak ragu-ragu. Tapi awak lupa, dia mimpi Nabi, sebelum dia mimpi Nabi, dah bertahun hidup dia dalam keadaan macam mana. Awak punya hidup tak sama dengan dia. Awak pergi mana pun awak lagau, dia pergi mana pun dia tahan sampai dalam keadaan lapar. Beza dia. Jadi bila dia cari hidup dia lain dengan awak, Allah kasih dia, awak tak kasih kamu. Kemudian awak jadi ragu pula. Awak kata boleh ke dia dapat? Pasal awak ingat dia macam awak. Dia seperti awak, memang dia orang Melayu, memang dia rakyat Singapura, memang dia budak ke, dia apa pun baik. Tapi yang dia tak sama dengan awak dalam segi ketaatan. Awak ingat awak sembahyang, awak taat. Allah bukan kira awak sembahyang aja. Allah kira semua amalan. Baik. Satu. Yang ketiga, pakaian perindu Allah apa? Senantiasa membuka kedua tangan untuk berderma. Senantiasa membuka kedua tangan. Maknanya senantiasa, bukan kata berderma. Ya, dalam siap siaga, kata orang Melayu. Siap siaga, siap senantiasa. Derma, subhanallah. Dia tak kira lah dia baru kasih derma ke, dia itu subhanallah.
Dia tak ada kata umpamalah, saya contoh. Ibarat awak tempoh hari dapat bonus, awak dah kasih Maulid Akbar 200. Tiba-tiba bila dekat hari Maulid Akbar, kita cakap lagi begini-gini, saya kan dah kasih, tak payah kasih lagi lah. Itu yang tak boleh tu. Pasal awak bila dah kasih sekali, awak tak nak kasih lagi. Itu masih dinamakan bakhil. Imam Shibli, beliau bermimpi. Imam Shibli ni seorang wali Allah. Imam Shibli seorang wali Allah. Wali Allah pun ada dosa. Sebab yang tak ada dosa hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW. Baik, lain pada itu ada dosa, bermakna wali Allah pun ada dosa. Jadi Allah nak tegur wali dia, Allah beri teguran. Imam Shibli dalam tidur mimpi. Ya, mimpi dengar suara, wahai Shibli, kamu adalah orang yang bakhil. Kamu adalah orang yang bakhil. Imam Shibli bangun, dia kata, aku pula aku bakhil. Betul ke aku orang yang bakhil? Aku ada beramal, aku ada derma, aku ada zakat. Semua jangan cakap lagi lah, memang ada. Aku ada derma hari-hari, tapi dikata aku orang bakhil. Baik, Imam Shibli habis sembahyang subuh semua, kemudian keluar rumah, jalan, nak buat derma. Pasal tadi dalam mimpi kata aku bakhil. Imam Shibli keluar, Imam Shibli nak buat derma. Bila Imam Shibli nak buat derma, nampak satu orang fakir di jalanan. Imam Shibli kasih dia seuncang uang. Jalan, kasih, jalan lagi. Jalan, lalu depan kedai gunting, nampak satu orang buta sedang gunting rambut. Orang buta yang tak terurus, tumpang camping pakaian tu. Buta dan miskin, sedang gunting rambut. Imam Shibli pun ambil duit, kasih pada orang buta yang sedang gunting rambut. Beri duit. Dan beri duit, Imam Shibli keluar pada kedai gunting rambut. Waktu nak keluar, tukang gunting cakap, Shibli, memang kamu orang yang pelukis. Allah, terperanjat Imam Shibli. Memang kamu orang pelukis. Imam Shibli terperanjat siapa? Pasal itu suara dia dengar tadi dalam mimpi. Yang tukang gunting cakap, rupa tukang gunting wali Allah. Tukang gunting tu wali Allah. Dia buat gunting rambut. Memang kamu orang pelukis. Imam Shibli kata, apa sebab kamu kata pelukis? Sebab kamu bila nak bersedekah, kamu cuma tengok orang susah saja. Orang tak susah, kamu jadi lukis. Sebab itulah dikata kamu pelukis. Kamu beri pada orang yang buta ni. Aku yang gunting rambutnya, kamu tak nampak. Aku di belakang kepalanya, kamu tak nampak. Subhanallah. Memang kamu orang pelukis. Baru Imam Shibli dapat tahu, ya Allah, rupanya begini dalam betul-betul. Kita tak boleh kata orang pilih-pilih orang dan masa sekali dua dah. Mana yang buat-buat. Baik, ya. Jadi itu dikatakan. Maka dengan ini keluarlah adab-adab orang beramal. Macam di antara ada orang beramal, kita baca. Dan diriwayatkan di Mesir bahawa sesungguhnya berhimpunlah beberapa daripada guru-guru dan juga ulama-ulama di Masjid Amr bin al-As. Maka orang hadam di sana menyiapkan makanan dan juga minuman untuk mereka makan dan minum. Dan di dalam menyiapkan itu bahawa sesungguhnya kurang daripadanya satu gelas untuk diberi minum terhadap tetamu-tetamu ini. Kemudian dia dicari daripada tempat itu dan tidak ditemukan gelas kecuali satu gayung yang akan digunakan untuk beristinja. Akan tetapi ia baru dibuat dan belum lagi digunakan di dalam tandas. Maka mereka mengatakan, gunakanlah ia. Maka mereka pun mengambil gayung itu dan menjadikannya sebagai tempat buah. Dan setelah mana kaum itu makan, maka hadam itu dan orang-orang yang berada di situ mendengar suara daripada gayung tersebut yang berkata, yang mendengar suara daripada gayung tersebut yang mengatakan, sesungguhnya aku tiada meredai diriku setelah mana menjadi tempat kemuliaan dengan dimakan di atasnya orang-orang yang bertakwa, kemudian digunakan untuk barang-barang najis. Maka lalu gayung itu pecah dengan sendirinya dan berkata hadam itu terhadap orang-orang yang di sana, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh gayung ini?
maka kesemua mereka mengulangi perkataan gayung tersebut, kecuali seorang daripada mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya aku mendengar tambahan daripada gayung itu. Ia mengatakan, begitu juga hati-hati kamu. Setelah mana Allah Ta'ala memuliakannya dengan iman, maka janganlah kamu reda untuk memasukkan di dalamnya najis, maksiat dan kecintaan kepada dunia. Baik, pada adab mengatakan kita beramal. Ini Ikhwan, orang-orang sedang menuju pada Allah. Menuju ni bukan hanya pergi Mekah, ya, bukan hanya tunai umrah dan haji, tapi menuju kepada Allah ialah dengan kehidupan orang mukmin yang daripada awal pagi dengan tahajud, dengan witir, dengan subuh sampai kepada isyak, belajar agama, beramal, baca Quran, berzikir, bersedekah. Ini semua amalan harian, hari-hari kita buat, itu namanya menuju kepada Allah. Maka orang yang sedang menuju pada Allah, di antara adab-adabnya, maka jangan dia gunakan sesuatu yang sudah digunakan pada jalan Allah, kemudian dia gunakan pada jalan dunia. Saya ulang, ya, jangan dia gunakan sesuatu yang sudah digunakan pada jalan Allah, yang sudah digunakan pada jalan Allah, kemudian digunakan perkara itu pula pada jalan dunia atau jalan, ya, dunia yang maksiat. Saya contoh untuk awak faham apa yang awak tulis. Jangan jadikan sesuatu yang awak sudah gunakan pada jalan Allah kemudian digunakan pada jalan dunia yang maksiat. Jangan. Contoh, saya pakai songkok. Ini songkok saya pakai pada jalan Allah. Apa makna jalan Allah? Saya gunakan untuk sembahyang, saya gunakan pergi masjid, saya gunakan pergi belajar, saya gunakan pergi ziarah orang meninggal, saya gunakan pergi ziarah kubur wali-wali Allah. Ini songkok. Bermakna ni songkok saya sudah gunakan pada jalan Allah. Maka jangan ni songkok saya gunakan pula pada jalan dunia yang maksiat. Apa dunia maksiat? Tiba-tiba saya gunakan songkok ni pergi tengok wayang. Itu dia. Saya gunakan songkok ni, subhanallah, pergi tengok orang main bola dekat Padang. Pakai songkok juga. Itu jangan digunakan. Itu juga ibu tudung. Subhanallah. Ya, atau pen-pen awak ni semua, ni ada pen yang sudah awak buat tulis, belajar agama, tulis Bismillahirrahmanirrahim, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awak tulis. Tiba-tiba pen tu pula awak dah tulis. Ada orang pinjam, nak tulis apa? Nombor 4D. Saya yakin awak tak buat, tapi ini contoh untuk faham. Yang satu sudah digunakan jalan Allah, jangan digunakan pada jalan dunia maksiat. TV. Awak beli TV untuk apa? Oh, saya nak tengok, ya, kata orang CD maulid, syarahan, apa-apalah. Jangan tu CD awak beli jangan tu TV awak beli CD maksiat yang tak ada sensor punya gambar. Gambar apa-apa yang tak ada sensor awak main. Astagfirullah. Dia hilang berkat. Macam songkok kita lah, dia hilang berkat. Sebab tu saya katakan umpama sal. Sal ni, kalau orang-orang salih punya sal, wali-wali Allah, andai kata satu daripada dia punya, ya, benang ni tercabut, orang merebut nak ambil. Pasal orang kata nak berkat. Bahan apa? Tanya kita punya sal pula. Sal kita tercabut rambut, dia punya tali, ya, kita tarik, putus. Siapa nak? Isteri kata buang lah bang. Awak simpan buang, raya ni kau buang. Anak pun tak nak. Jangan kata orang luar ke sini. Apa? Dia tak ada berkat. Jadi ni kita pakai sal, tapi sal kita tak ada nilai. Pasal sal kita ni, subhanallah, begitu kita pakai belajar agama, pergi sembahyang Jumaat, tapi begitu juga dengan sal ni kita duduk 4 orang. Jadi dia hilang. Subhanallah. Songkok kita ni kita rasa dah kuning, dah tak nak pakai. Orang tak nak. Letak kat masjid orang buang. Awak dah pakai baju agama, dah pakai sembahyang ni, kenapa tak nak? Pasal ni songkok juga kita pakai, ya, pergi tengok, nonton gambar-gambar yang tak seronok.
Jadi dia hilang berkat. Kenapa kita kata orang-orang salih pula kita jemput? Satu ketika didatangkan daripada Yaman pasir kubur Imam Inan. Imam Inan. Pasir kubur ni pasir. Begitu dia kasih kepada Habib Taha, penjaga makam Habib Noh. Habib Taha buka, Habib Taha terus telan. Pasir tu telan. Dan diberi kepada saya. Pasir kubur telan. Awak tak takut ke kena germ? Ya, pasir tak ada kuman, tak hijau, macam-macam. Tak. Sedikit pun tak terfikir keselamatan diri. Yang terfikir apa? Aku nak ambil berkat. Nak telan berkat pasir yang ditanam mayat seorang wali Allah. Kita tanya pula, kubur saudara mara kita tu, ada kita nak balik, jangan kata telan. Melekat kat kasut pun kita ketuk-ketuk buang. Apa pasal orang dia tu, orang dia tak nak hargakan diri di jalan Allah. Orang dia tak nak hargakan diri di jalan Allah. Jadi Allah pun tidak menghargai apa yang ada pada dia. Jadi kita berubah. Bukan kita nak kita gunting rambut, orang ambil rambut kita, baju kita orang nak. Bukan tu nama itu kita. Nama itu kita nak ingat apa? Apa yang sudah digunakan jalan Allah, jangan gunakan jalan maksiat. Itu yang kita buat. Lepas tu apa Allah nak jadi, itu kurniaan Allah. Andai kata kita tetap dalam apa yang kita gunakan jalan Allah, tak pernah kita buat pada jalan dunia maksiat berpuluh-puluh tahun, tapi tetap baju kita tak ada nilai, orang tak nak, kita ikhlas. Pasal kita tidak minta kecintaan kepada glamour. Hubul ja kata Arab. Hubul ja ni makna nakkan kemegahan. Jadi jangan pula awak tadi gunakan, ya, songkok ni jaga, ni tak boleh, aku nak dia orang kahwin songkok lain. Pasal aku baru belajar, songkok ni buat sembahyang, buat kerja utama, jangan boleh guna pada maksiat. Awak jaga. Tapi awak terlupa hati dia. Hati yang sudah digunakan pada jalan Allah, dengan Quran, dengan belajar agama, dengan zikir, hati ini. Awak baca niat kusalli, hati. Awak syahadu la ilaha illallah, hati. Tiba-tiba hati ni pula ada cinta glamour. Habis juga. Dia bukan suruh ini saja jaga, songkok aja jaga. Yang awal sekali jaga hati. Sebab tu berlaku cerita tadi. Dibuat jamuan, ya, jadi semua jamuan ni, awak tahu orang jamuan mesti ada makanan dan air. Ada air. Jadi air, gelas ni semua kurang satu. Pinggan cukup, makanan cukup, gelas kurang satu. Macam mana ni? Gelas kurang satu. Macam nak buat dalam orang-orang yang pelayan ni, kadang-kadang yang sedia mana nak cari gelas satu, ternampak satu gayung buat cebok kat bilik mandi. Habis berak buat cebok, mak saya habis buang kecil cebok, tu gayung. Memang nak letak kat bilik mandi buat cebok. Akan tetapi gayung tu baru beli, belum lagi sempat diletak di bilik mandi. Saya contohlah ibarat, kalau kita duduk, misal kata depan dia makan, kata lepas makan air asal buat keluar, bukan gogokan, ya, buat keluar kata orang gayung buat mandi. Cuci tangan awak ni kita belanjat. Subhanallah. Air pahit awak boleh minum. Air pahit. Ya, tempat mangkuk yang kau duduk termenung pun situ ada air, betul? Kita tekan, air apa keluar? Gimana nama flash aku tahu. Tapi air apa keluar? Pahit juga, betul tak? Jadi sekarang contoh ni gelas. Jadi air awak ada pahit, ada tempat poti tu. Buka pahit, tak ada. Ya, awak boleh minum, awak kasih orang pun orang minum. Tapi sekarang, ya, sini dah banyak orang tak ada air nak pakai. Ada orang tekan, tak ada kat tepi. Ini pengalaman dia. Tanya Firdaus pengalaman. Tekan, tak ada kat tepi. Dah keluar air, tak ada. Air minum, boleh minum. Wahal air juga tu, dia bukan air cair.
air pahit tu dia penuh dekat tempat awak tekan, dia penuh je, tekan dia keluar balik lah. Bukan air pahit. Apa pasal awak tak boleh? Lebih-lebih contoh, jangan kata lah habis tu jamban apa kau orang berak. Okey, orang baru pindah lah, poti baru beli, baru pasang, tekan, tak ada, minum. Pun awak tak nak. Awak tak nak, belum pakai lagi pun tak nak. Jadi ini sama ni, kedok apa ni, untuk buat cebok zaman dulu orang tak ada getah pahit, buat cebok. Jadi ini benda belum pakai, gelas kurang, nak tak nak, maka akhirnya letakkan gelas tu tadi, apa ni, tempat cebok tadi letak sebagai tempat lauk. Baik, orang makan. Bila habis dalam makan ni, tiba-tiba dengar suara daripada tempat cebok tu yang belum pakai lagi, masih baru, keluar suara. Sebab tu kadang-kadang dalam bab ni saya pelik. Kalau kitab cakap, umpama, kalau kitab cakap awak percaya, kadang-kadang kita cakap awak tak percaya, pelik pula. Kitab ni cakap, awak jumpa ke zaman tu? Awak tak jumpa. Pengarang beritahu, ini aku dapat kisah ni dalam kitab ni daripada zaman-zaman ni. Oh, percaya. Tapi sekarang saya cakap yang depan mata awak, saya dengar, awak tak percaya pula. Betul ke dengar? Kan nampak kenapa? Pasal awak pandang low, hati kita tak bersih lah. Ya, kita pandang hamba-hamba ni yang bersaing dengan kita sama-sama ni, siapa orang ni? Itulah hati kita menjahat. Itu namanya masih ada dengki. Itu dengki tau. Jangan cakap, mana saya dengki? Dengki ni bukan setakat awak buat zalim dengan orang. Dengki ni bila awak pandang dia betul ke? Mana awak rasa dia tak layak dapat. Ni astagfirullah. Saya contohlah, banyak kali, mudah-mudahan kali ini berlaku lagi berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat umat Nabi depan saya. Tiap kali awal pertama saya masuk Masjidil Haram, tiap hari Allah kurniakan. Sampai Mekah, masuk hotel, siap semua. Lepas tu saya keluar bawa keluarga sampai pintu Masjidil Haram, tanggalkan kasut, baca doa, saya masuk jalan, ya, beberapa tapak sampai nampak lampu hitam. Apa tu? Kaabah. Bila nampak ada Kaabah, saya dengar suara pada Kaabah, kata apa? Ahmad ku datang. Demi Allah, Ahmad ku datang. Selalu first time mesti bunyi Ahmad ku datang. Bila saya nak balik, saya tawaf wadak. Sebelum tawaf wadak, macam besok nak tawaf wadak, malam saya tawaf ni, saya tahu sunat, dengar, ya, pergilah kamu, Rasulullah menunggu kamu. Sampaikan salam tu kepada Rasulullah. Macam-macam perkara pelik saya nampak. Atap kepala saya nampak subhanallah, ya, benda macam mahligai sedang ikut, macam-macam. Tapi itulah kalau kita cerita kat orang tak percaya. Tapi kalau cakap buku dia percaya, pelik. Cakap buku dia tak jumpa pun. Dia tak jumpa siapa ni yang orang boleh bikin karang cerita bohong ke, dia boleh percaya pula. Tapi orang lain kau cakap depan dia, aku dengar, oh dia tak percaya. Pasal kita ada hati tak bersih. Sebab kita ingat Allah Ta'ala, mana boleh Allah bersih. Nampak? Kita nak campur kerja Allah, pembagian Allah, kita nak ni. Mana boleh Allah kasih tu? Mana astagfirullah. Sebab tu Allah kata jangan campur urusan aku. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Yang aku tidak akan menduakan kamu dalam urusan tu. Wa ana muslim, aku orang muslim. Aku serah diri. Baik, jadi gayung ni cakap apa? Setelah aku dimuliakan tempat makannya orang-orang saleh. Sebab yang duduk ni semua orang-orang saleh. Sedang setelah aku dimuliakan tempat orang-orang saleh, maka aku tak reda aku diletak di tempat jamban. Aku tak reda diletak tempat yang bodoh. Terus dia pecah. Kadang tu dengar subhanallah. Mana betul ke aku dengar dia terperanjat? Betul ke aku dengar? Umpama saya pun gitu juga. Betul ke aku dengar Kaabah cakap? Betul. Mula-mula saya betul banyak kali. Sampailah ada orang-orang yang kat sana subhanallah yang saya tak kenal. Adalah perkara yang saya tak nak cakap banyak-banyak lah. Yang kata orang membenarkan sebagainya. Alhamdulillah dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa dia katakan? Ya, sampai kadang ni tanya, awak dengar? Orang tu kata, saya dengar. Apa yang awak dengar?
Aku tak reda setelah aku dimuliakan tempat makan orang-orang saleh, kemudian aku diletakkan di tempat yang najis. Di tempat yang najis. Ini sama betul lah. Jadi saya tak salah dengar. Tiba-tiba ada satu orang kata, aku dengar lagi lebih sikit. Apa pula yang kau dengar lebih sikit? Aku dengar, begitu juga hati yang sudah digunakan pada jalan Allah, maka tak direda hati itu digunakan pada jalan maksiat. Subhanallah. Maknanya jangan hati macam tadi. Hati bersih, hati dia masuk fikir, masuk Quran, masuk belajar agama, macam tazkirah semua tu. Jangan hati itu mulai memikirkan macam mana dia boleh dapat duit kereta BMW. Jangan diutang tak, jangan dipinjam. Itu tak boleh. Hati itu jangan dibiarkan itu. Itulah Nabi sallallahu alaihi, itulah sabda kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, naklah seorang malu sebenar-benar malu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami memang malu kepada apa? Maka kata Nabi, bukan mengaku malu tu kira malu. Tapi macam mana malu kepada Allah, ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, akal kamu jangan kamu gunakan untuk memikir benda-benda yang buruk dalam mafhum hadis. Jangan duduk mengelamun. Maaf saya, bayang tubuh badan orang. Bayang, jangan. Kedua, kata Nabi, hati kamu jangan kamu masukkan sesuatu perkara yang tidak sesuai untuk kamu masukkan. Mana hati ni kata orang tu fikir, bila kata orang ini, kata orang nampak azab Allah, bila dia nak, bila, jangan. Itulah kata Nabi, sebenar-benar malu. Sebenar-benar malu. Jadi adab ni nak jaga. Satu adab, orang yang jalan pada jalan Allah, maka apa yang sudah digunakan pada jalan Allah, jangan gunakan pada jalan dunia yang maksiat. Jadi hati kita, begitu juga bisa kata tubuh badan kita, awak dah gunakan dengan air wudu, subhanallah, maka janganlah badan ni digunakan pada peluh maksiat. Subhanallah. Pakaian kita semua kita jagalah. Jadi subhanallah, ada berkat. Setidak-tidak berkatnya apa, sebagaimana kata sebagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu ataupun sahabat lain mengatakan apa, kafankan aku dengan pakaian aku sendiri. Jangan tak payah beli kain kafan. Kalau aku meninggal, kafankan dengan pakaian aku sendiri. Kerana pakaian ni sudah banyak aku gunakan bermalam dengan Allah. Nampak ada confident. Pakaian ni dah banyak tahun aku gunakan pada jalan bermalam dengan Allah. Jadi sekarang aku nak meninggal ni, kalau aku punya nyawa, pakaikan baju aku. Pasal dia akan ada syafaat. Kita tanya balik rumah, tengok baju kita macam-macam jenis saja, lawa-lawa warna, cantik-cantik. Mana baju yang kita rasa ada berkat? Kita kena tengok diri kita. Jangan kita shock mengagungkan orang lain saja. Mengagungkan orang lain tak salah. Ya, mengagungkan wali sana, wali sini, bagus. Tapi diri kita apa hal? Kena tengok diri kita juga. Sebab subhanallah, walhal akhirnya naklah banyak minta pimpinan Allah setelah minta ampun kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sambung. Baca wal asri dan tasbih kepada teman.